bersih, kemudian daging yang sangat lembut. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Cikgu Zainita binti Husin dari Sekolah Kebangsaan Ponggon Kadang, belajar mengarang dan menulis karangan dengan cara yang betul dan baik. Apa kata? Mari sama-sama belajar mengarang bersama dengan cikgu. Baiklah murid-murid. Hari ini kita akan belajar mengarang pula. Mari belajar mengarang bersama dengan Cikgu Zainita. Sebelum itu, cikgu mahu kamu sediakan pensel dan juga kertas ataupun buku nota supaya kamu dapat menyalin isi-isi penting yang akan cikgu sampaikan sebentar lagi. Sebelum itu murid-murid, mari kita berkenalan dengan watak-watak utama yang selalu membantu cikgu. Baik, yang pertama, cikgu perkenalkan adik Nur Irdina Marisa. Yang kedua, Kertiga. Yang ketiga, Nur Nasrin. Yang keempat, Chow Kin Yen. Inilah watak-watak utama dalam video ini. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, untuk pengetahuan kamu, ada dua jenis karangan. Yang pertama, tidak berformat, dan yang kedua, berformat. Dalam karangan jenis tidak berformat, ada beberapa jenis karangan. Antaranya ialah karangan jenis keperihalan, cerita, melengkapkan cerita, biografi, fakta, peribahasa, autobiografi dan perbincangan. Dalam karangan berformat pula, karangan-karangan yang ada dalam jenis karangan jenis berformat ialah seperti berita, catatan, laporan, ucapan, ceramah, syarahan atau pidato, perbahasan, dialog atau temu ramah, surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi. Baiklah murid-murid. Ini adalah merupakan format berita. Dalam format berita, penulisan tarikh lebih tepat berbanding hari. Tempat ditulis dalam huruf besar kesemuanya. Selepas tempat, kamu kena ingat mesti letak tanda koma. Selepas tanda koma, diikuti pula dengan tarikh dan tanda sempang. Mudah sangat. Format berita ni sangat senang. Ya, nama tempat ditulis dalam huruf besar, kemudian koma, kemudian tarikh, kemudian tanda sempang. Itu saja. 1, 2, 3, 4. Ya, itu je yang kamu kena ingat. Ya, cikgu ulang lagi sekali. Nama tempat, tempat kejadian ya. Nama tempat ditulis semuanya dalam huruf besar. Kemudian tanda koma, diikuti tarikh, ya, hari dan hari bulan. Ya, hari bulan dan bulan maknanya tarikh ya. Kemudian tanda sempang. Itu saja format untuk berita. Baik. Karangan jenis ini memerlukan murid menjawab persoalan yang berkaitan dengan apa, siapa, bila, mengapa, di mana dan bagaimana. Apabila persoalan apa dipersoalkan, maka jawapan yang dikehendaki ialah menerangkan peristiwa yang berlaku dan menjadi persoalan berita. Mesti nak terangkan peristiwa yang berlaku. Baik. Siapa pula menerangkan nama-nama yang terlibat.
dia mesti dijelaskan dengan lengkap, termasuklah gelaran dan usia. Seterusnya, apabila persoalan bila ditanya, tanya pada diri kamu, bila kejadian tu berlaku. Jadi kamu kena jawab, mesti menerangkan masa dan tarikh peristiwa berlaku. Bila mengarang bukan cikgu yang soal, kamu soal diri kamu, bila kejadian ni berlaku. Jadi kamu mesti menerangkan masa. Mesti ada masa dan tarikh peristiwa berlaku. Ya? Kemudian, apabila persoalan mengapa dipersoalkan, kamu yang menyoal diri kamu. Kemudian kamu mestilah menjawab, menerangkan tentang sebab-sebab peristiwa itu berlaku. Sebagai contohnya, kenapa kejadian kamu soal, mengapa kejadian banjir itu berlaku? Dan terus menjawab, banjir berlaku apabila hujan turun dengan tanpa henti selama 3 hari berturut-turut. Contohlah ya, contohnya begitu. Jadi kamu terangkan sebab-sebab peristiwa itu berlaku. Kenapa kemalangan itu berlaku? Macam tu. Ataupun kenapa diadakan hari guru, sambutan hari guru? Jadi kamu terangkan kenapa ya sekolah mengadakan sambutan hari guru. Mengapa sekolah mengadakan sambutan hari kanak-kanak? Jadi kamu terangkan sebab-sebab ya mengapa diadakan peristiwa itu berlaku. Baik, apabila persoalan di mana dipersoalkan, mesti kamu menerangkan tempat kejadian tersebut berlaku. Sambutan hari guru itu diadakan di sekolah apa nama dia. Di sekolah saya tak boleh macam tu. Kena tulis nama sekolah supaya lebih tepat. Ya. Kemudian persoalan bagaimana? Menerangkan cara peristiwa itu berlaku dan urutan perkembangan peristiwa tersebut. Ya, macam mana cara peristiwa itu berlaku, apa yang berlaku, ya, apa aktiviti yang diadakan pada sambutan hari guru, aktiviti apa yang dijalankan semasa sambutan hari kanak-kanak, macam tu. Jadi terangkan peristiwa itu berlaku dan urutan perkembangan peristiwa tersebut, ya. Ini kena betul-betul jelas, ya. Dalam format utama berita mesti dijelaskan tentang apa, siapa, bila, mengapa, di mana dan bagaimana. Okey, seterusnya kita ikuti format catatan. Baik, kita tengok sama-sama. Baik. Format catatan ada 2 jenis. Satu, catatan 1 hari dan yang kedua, catatan beberapa hari. Ya, ada 2 jenis catatan. Yang pertama, cikgu ulang balik, catatan 1 hari dan yang kedua, catatan beberapa hari. Baiklah murid-murid, jika catatan 1 hari ataupun jika diary sehari, mesti diikuti dengan hari, hari bulan dan tahun. Kemudian diikuti waktu berlaku kejadian itu. Yang warna merah ni ialah format bagi catatan 1 hari. Ya, hari, hari bulan, tahun dan juga masa ataupun waktu berlaku kejadian itu. Kemudian barulah diikuti dengan isi-isi utama, kemudian perkembangan isi pertama, ya, dan diikuti dengan contoh-contohlah, ataupun kamu boleh teruskan buat sebanyak 3 ayat ataupun 2 ayat dalam yang menceritakan kejadian apa yang berlaku pada pukul 8 pagi. Janganlah buat satu ayat pukul 8 pagi 1 ayat, kemudian 9 pagi 1 ayat, 10 pagi 1 ayat. Tak cantiklah karangan begitu untuk catatan 1 hari. Sekurang-kurangnya 3 ataupun 2 ayat, ya, pada setiap waktu kejadian. Barulah karangan tu nampak lebih menarik dan kamu dapat menceritakan dengan menggunakan adik-adik kamu yang mantap. Okey? Baik. Dengan cara ni kamu dapatlah betul-betul ingat, ya. Catatan 1 hari tak susah.
Senang sangat, ya. Hanya ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Hari bulan, tahun dan juga masa, kemudian tanda simpan. Itu sahaja, ya. Jadi waktu ni sangat penting. Lepas tu 9 pagi buat apa, 10 pagi buat apa, ya. Itu sahaja catatan untuk satu hari. Baik, kita teruskan pula catatan beberapa hari. Baik, kita saksikan sama-sama apa yang dipaparkan ni. Baik, untuk catatan beberapa hari, ya, dia ada perbezaan sedikit dengan catatan satu hari. Ya, jika diary beberapa hari, kamu hanya sertakan hari, bulan dan tahun. Waktu hanya disertakan jika perlu. Baik, ini ialah contoh untuk catatan beberapa hari. Dia tulis tajuknya di sini, air mata menyambut kepulangan. Ya, ini kisahnya menceritakan dia pergi duduk luar negara, belajar di luar negara. Kemudian dia pulang, dah lama dia belajar, baru dia ada duit, dia dapat pulang ke kampung halamannya, berjumpa dengan keluarga. Jadi masa itulah air mata, ya, menyambut kepulangan. Ya, ibu bapa dia menangis sebab terlalu rindu dengan anak dia. Jadi dia menceritakan pengalaman dia selama 3 hari dia berada di kampung lah. Tak adalah panjang sangat. Ya, dia ambil 3 hari je. Apa yang berlaku? Jadi yang ini bolehlah 1 perenggan atau 2 perenggan, hari Selasa, hari Rabu dan 1 perenggan atau 2 perenggan ataupun 3 perenggan, hari Khamis kemudian 1 perenggan atau 2 perenggan. Cukuplah 6 perenggan. Nampak tak? Jadi 3 perenggan, 3 perenggan, 3 perenggan, cukup 6 perenggan. Barulah karangan kamu, karangan catatan beberapa hari itu nampak lebih kemas. Jadi kita baca pun puas hati, bahawa baguslah murid ni, ideanya sangat baik. Okey? Baik, kita teruskan lagi. Format laporan. Ya. Bila dalam format laporan, kamu kena ingat mesti ada tajuk laporan. Ya, tajuk laporan hendaklah ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan digariskan. Ya, kamu kena ingat mesti ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan digariskan. Tajuk juga boleh ditulis dengan huruf besar. Jika tajuk terlalu panjang, boleh ditulis dalam 2 baris. Ya, kamu kena ingat ni betul-betul. Kemudian isi laporan bermula dengan pendahuluan, dilengkapi dengan beberapa isi dan diakhiri dengan penutup. Isi laporan ditulis dan dikembangkan mengikut perenggan. Pengakuan pelapor. Ya, maknanya kena ada tanda tangan, ya, ditulis di sudut kiri selepas perenggan terakhir, ditandakan dengan koma. Ya, kemudian tarikh ditulis di sudut kanan laporan. Ya, tanda tangan ataupun pengakuan pelapor di sebelah kiri, tarikh sebelah kanan. Ya, tajuk laporan di atas. Ya, di bawah tengah-tengahnya isi. Kemudian tanda tangan ataupun pengakuan pelapor ni mestilah di sebelah kiri, tarikh sebelah kanan. Ingat macam tu saja, kan? Kiri tanda tangan, kanan tarikh, atas tajuk. Macam tu. Baik, ditulis tarikh ditulis di sudut kanan laporan setentang dengan pengakuan pelapor. Itu dibubuh nokta di hujungnya. Tanda tangan ditulis di sudut kiri bahagian bawah selepas pengakuan pelapor. Nama pelapor ditulis dengan huruf besar dalam kurungan. Ya, ditulis dengan huruf besar. Cikgu ulang balik. Ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan. Ni kena ingat betul-betul. Jawatan pelapor ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma di hujungnya. Seterusnya ditulis nama persatuan yang diwakili. Okey, baik. Contoh di sini. Baik, ini dia contoh laporan. Contohnya, baik, ini Tamasya Sukan Tahunan
Sekolah Kebangsaan Palung. Okey, disediakan laporan, disediakan pengakuan pelapor. Ya, laporan disediakan oleh koma. Ya, cikgu tunjukkan format saja. Contoh karangan, cikgu akan tunjukkan contoh-contoh karangan yang baik dan terbaik. Cikgu akan tunjukkan, cikgu akan terangkan pula pada siri kedua. Siri pertama cikgu tunjukkan format saja supaya kamu mudah nak ingat. Ya, ada 3 format: tajuk, kemudian tanda tangan, laporan disediakan oleh, kemudian tarikh. Ya, laporan disediakan oleh, koma, kemudian tanda tangan di sini, namanya Sabaria binti Jamali, kemudian setiausaha. Betul tak ejaan setiausaha ni? Betul ke tak? Salah, ya. Dia dah mula melakukan kesalahan. Ya, sepatutnya ejaannya bukan begini, ya. Setiausaha. Dia dah buat silap di sini. Baik setiausaha rumah kuning, setiausaha koma, rumah kuning koma, Sekolah Kebangsaan Palung Nokta. Ya, ini dia format laporan. Baik, ini adalah karangan jenis berformat, iaitu format berita. Ya, dalam format berita ada tajuk, kemudian tempat ditulis oleh huruf besar, koma, kemudian tarikh, sengkang, sempang. Itu sahaja format berita, mudah. Nasrin, macam mana? Kamu boleh faham dengan penerangan yang cikgu dah terangkan tadi? Saya faham cikgu. Saya rasa kan lepas ni saya buat karangan dengan mudah saja. Okey, bagus. Tapi kan cikgu, boleh tak cikgu bagi lagi banyak contoh-contoh format karangan? Kenapa? Saya selalu lupa lagi-lagi format surat kiriman. Oh, apa kata murid-murid? Kita sama-sama belajar tentang format-format yang ada dalam karangan. Baiklah murid-murid, mari kita saksikan paparan seterusnya. Format ucapan. Format utama ucapan mesti ada kata alu-aluan. Ini adalah disebabkan kata alu-aluan dianggap sebagai pendahuluan, manakala lafaz terima kasih dianggap penutupan. Okey, baik, kita tengok contoh. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, guru besar, guru-guru dan rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapan. Ini merupakan contoh kata alu-aluan. Ya, kemudian diikuti dengan 4 isi. Kemudian barulah penutupan, sekian, terima kasih. Format syarahan pula. Karangan ini biasanya disampaikan untuk pertandingan. Karangan jenis ini memerlukan kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada hadirin. Jika untuk pertandingan, perlu menyebut ungkapan para hakim. Ya, kata alu-aluan tadi cikgu dah terangkan kan? Kalau lupa, kita ulang balik. Baik, ini adalah contoh kata alu-aluan. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, tuan guru besar, guru-guru dan rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Ya. Kemudian penutupannya ialah sekian, terima kasih. Ya. Kata penegas dan ataupun kata penguat. Nah, sebagai contohnya, para hadirin yang dihormati sekalian, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Itu dia contoh-contoh kata penegas atau kata penguat. Ya, sebab syarahan disampaikan untuk pertandingan. Jadi kena sebut kata penegas atau penguat. Sebab sebagai tanda menghormati hadirin yang hadir pada masa pertandingan dijalankan. Kemudian lafaz terima kasih dianggap penutupan. Ini sahaja format syarahan. Baik, seterusnya karangan yang berformat dialog. Karangan dialog mempunyai format yang ringkas sangat, mudah sangat, ya, iaitu nama watak ditulis selari di sebelah kiri. Ya, kena ada nama watak, dinamakan. Tak bolehlah tulis bapa, ibu, ayah, budak lelaki, budak perempuan, tak boleh begitu.
Ya, kalau ayah, ibu masih diterima lah. Ya, bolehlah. Ya, sebab kita tahu lah itu ayah Amin, ini ibu Salma. Tapi kalau nama murid, eloklah diberi nama kepada murid tersebut ataupun budak tersebut. Ya, kalau lelaki, bagilah nama lelaki. Kalau perempuan, bagilah nama perempuan. Kemudian tanda titik bertindih. Ya, ini dia titik bertindih dibubuh selepas nama watak. Itu saja, nama watak dan titik bertindih. Itu format dialog. Baik. Format surat kiriman tidak rasmi. Ya, alamat, ya, ni alamat pengirim dan tarikh, ya, semuanya diletak di sebelah kanan. Kemudian menemui sahabatku Sivata di India, ini ialah pembuka kata. Ya, kemudian doa supaya dia sihat, semoga sihat sejahtera bersama-sama dengan keluarga tersayang. Ya, ini ialah pembuka kata. Kemudian saudara, ya, kata ganti diri pertama. Ya, sebab surat ini ditulis kepada sahabat. Kalau tulis kepada ayah, ayanda. Kalau tulis surat itu ditulis kepada ibunya, bonda. Begitu, ya. Bahasa surat kena ada. Ya. Kemudian isi-isi surat dan penutup. Ya, dah habis beberapa perenggan dalam isi utama, kemudian keterangan tentang isi utama dan kemudian keterangan tentang isi keterangan kedua, sisi pertama, kemudian barulah diikuti dengan penutup. Penutup, setakat ini sahaja penerangan yang dapat saya ajukan kepada saudara. Ya, sekali lagi saya ingin mengundang saudara ke negara ini supaya dapat saudara lihat sendiri keindahan dan keunikan yang ada. Semoga kita berjumpa lagi di lembaran yang lain. Sampaikan salam saya buat keluarga saudara. Sekian. Kemudian pengakuan pengirim yang benar, tanda tangan. Itu sahaja untuk format untuk surat. Itu sahaja. Sekian. Selamat maju jaya. Ketiga, peperiksaan dah nak dekat. Awak dah ulang kaji pelajaran? Sudah, saya kan dah belajar dengan Cikgu Zainita. Baguslah kalau macam tu. Jadi kawan-kawan, senangkan belajar bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Zainita? Ya kawan-kawan, mudahnya belajar bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Zainita.